Assalamualaikum. Hari ini kami akan membentangkan tajuk hepatitis A. Saya Nur Aina Natasha binti Sabah Rizal dari Seksyen 2 bernombor KBJ 23151028. Assalamualaikum, saya Nur Alis Kamilia binti Kifli, KBJ 23151018. Nama saya Anis Najah binti Abdul Salam, KBJ 2315101997. Saya Nurul Hanani binti Rashidi, KBJ Taburan penyakit jangkitan hepatitis A. 090. Saya Kurashika binti Kurosli, KBJ 2315102555. Saya Nur Alia Akila binti Azhar. Saya Nur Khairunisa Amira binti Ahmad Kamal Zaman, KBJ 2315102110. Taburan penyakit. Jangkitan hepatitis A adalah perkara biasa di negara berpendapatan rendah dan sederhana seperti Malaysia atau Singapura kerana keadaan kebersihan dan juga amalan kebersihan di negara ini yang lemah. Seterusnya, kadar jangkitan hepatitis A bagi negara berpendapatan tinggi seperti Kanada, Amerika Syarikat dan juga Mexico adalah rendah kerana keadaan sanitasi dan kebersihan yang baik di sana. Jangkitan ini mungkin berlaku di kalangan remaja dan orang dewasa dalam kumpulan berisiko tinggi seperti orang yang menyuntik darah, PWID, atau orang yang melancong ke kawasan admisiti tinggi iaitu kawasan yang berisiko tinggi dengan jangkitan hepatitis A. Penyebab hepatitis A. Hepatitis A disebabkan oleh jangkitan virus hepatitis A. Penyakit ini biasanya merebak melalui makanan atau air yang tercemar oleh najis yang mengandungi virus. Faktor risiko termaksudlah makan makanan yang dikendalikan oleh seseorang yang mempunyai virus dan tidak mencuci tangan dengan sempurna, iaitu contohnya seseorang yang tidak mengamalkan kaedah cucian tangan dengan cara yang betul. Seterusnya, minum air yang tercemar, contohnya air yang tidak ditapis terlebih dahulu. Makan makanan yang dibasuh dalam air yang tercemar, makan kerang mentah daripada air yang tercemar dengan kumbahan, bersentuhan rapat dengan orang yang mempunyai virus. Walaupun orang itu tidak mempunyai simptom, maksudnya ada setengah orang tu dia mengidap hepatitis A tapi tidak menunjukkan sebarang simptom. Yang terakhir, melakukan hubungan seksual dengan seseorang yang mempunyai virus. Maksudnya virus ini juga boleh tersebar apabila seseorang melakukan hubungan seks dengan pengidap hepatitis A. Akan membentangkan tentang morfologi. Hepatitis A adalah jangkitan virus yang menjejaskan hati. Ia tergolong dalam keluarga Picornaviridae dan jenis hepatovirus. Morfologi virus hepatitis A adalah sfera dengan diameter kira-kira 27 hingga 32 nanometer. Ia mempunyai genom RNA untai tunggal yang disertakan dalam cangkang protein yang dipanggil caspid. Caspid terdiri daripada simetri icosahedral yang bermaksud ia mempunyai 20 muka segitiga. Seterusnya ialah sign and symptom bagi hepatitis A, iaitu salah satunya ialah jaundice. Jaundice merupakan kekuningan pada mata dan kulit. Seterusnya ialah fatigue, iaitu keletihan, demam, kenaikan suhu badan. Seterusnya pesakit juga akan hilang selera makan dan merasa sakit pada sendi-sendi. Hari ini saya akan membentangkan diagnosis hepatitis A, ujian darah, ujian antibody IgM. Ujian ini mengesah antibody hemoglobin M yang dihasilkan oleh badan sebagai tindak balas kepada virus hepatitis A. Biasanya terdapat semasa rasa akut jangkitan. Seterusnya, sejarah dan pemeriksaan fizikal. Pemeriksaan asas di mana doktor memeriksa jika terdapat faktor risiko berdasarkan sejarah keluarga. Seterusnya, biopsi hati. Prosedur melibatkan pengambilan sampel tisu dari hati dengan jarum melalui kulit. Seterusnya, ujian fungsi hati. Memerlukan sampel darah untuk menentukan kecekapan fungsi hati sekiranya dapat keputusan tidak normal. Terdapat keradangan hati akibat jangkitan hepatitis A. Akhir sekali, ujian ultrasound bunyi perut. Ujian ini akan membantu doktor untuk melihat lebih dekat dengan hati dan organ di dalam. Ia mendedahkan terdapat cecair berlebihan, kerosakan hati, tumor hati atau sebarang keabnormalan pundi empedu. Seterusnya, rawatan prognosis. Tiada rawatan khas untuk hepatitis A kerana badan manusia akan menghapuskan virus tersebut dengan sendiri jika mengelakkan simptom menjadi lebih parah. Seperti yang pertama, elakkan pengambilan alkohol kerana ini dapat memberikan tekanan tambahan kepada hati untuk bekerja. Yang kedua,
elakkan pengambilan ubatan yang boleh menjejaskan hati seperti paracetamol dan acetaminophen. Hal ini kerana ubat ini dapat memberikan kesan terhadap hati yang boleh membuatkan hepatitis A semakin teruk. Pastikan dapat kebenaran dan nasihat dari doktor sebelum menggunakan ubat ini. Yang ketiga, makan dalam kuantiti sedikit tetapi kerap atau pengambilan snack sihat bagi mengelakkan loya dan muntah. Contoh snack sihat adalah buah-buahan, salad dan roti. Dengan ini, pesakit dapat mengurangkan muntah dan sakit perut. Yang keempat, rehat secukupnya bagi penyembuhan lebih cepat dan dapat mengurangkan rasa letih. Kebiasaannya, pesakit yang mempunyai hepatitis A akan mudah letih dan penat. Yang kelima, pemeriksaan kesihatan berkala untuk memantau pemulihan dan memastikan tiada komplikasi. Yang keenam, minum banyak air kosong untuk mengelakkan dehidrasi akibat buta dan cirit-birit. Yang ketujuh, jika keadaan makin teruk, lakukan pembinaan hati mengikut nasihat doktor. Yang ke-8, pakai pakaian longgar untuk mengurangkan kerangsaan kulit, elak mandi panas dan melecur. Seterusnya ialah prevention. Vaksin. Pengambilan vaksin hepatitis A adalah cara yang selamat dan berkesan untuk mencegah jangkitan. Vaksin biasanya diberi dalam 2 dos. Dos kedua yang diberikan selang 6 hingga 18 bulan selepas dos pertama. Mengamalkan kebersihan yang baik. Mencuci tangan dengan bersih, memakai sabun selepas menggunakan tandas, menukar lampin dan sebelum makan. Gunakan pembersih tangan seperti hand sanitizer jika sabun dan air tiada. Seterusnya, amalkan makan dan minum yang selamat. Elakkan memakan makanan yang mentah dan kurang masak. Berhati-hati memakan sayur-sayuran dan buah-buahan mentah yang berkemungkinan dibasuh di dalam air tercemar. Minum air yang telah dimasak atau air mineral yang dijamin bersih. Seterusnya ialah amalkan seks selamat. Lakukan hubungan seks yang selamat dengan cara menggunakan kondom semasa perhubungan intim kerana hepatitis A boleh berjangkit melalui hubungan seksual. Kebersihan diri. Elakkan berkongsi barangan peribadi seperti tuala, pisau cukur dan lain-lain. Simpan barangan peribadi secara berasingan, terutamanya jika seseorang dalam isi rumah itu dijangkiti. Kesimpulannya ialah pencegahan hepatitis A melalui vaksinasi, menjaga kebersihan diri dan kesedaran terhadap risiko yang akan dihadapi ialah kunci utama bagi melindungi diri daripada infeksi ini. Rawatan dan pengurusan simptom boleh membantu individu pulih daripada jangkitan hepatitis A. Pengambilan ubatan yang tepat pada masanya dan memahami simptom dan faktor risiko juga merupakan faktor penting dalam mengatasi penyakit ini. Semoga dengan usaha bersama, kita dapat mengurangkan risiko penyebaran hepatitis A dan meningkatkan kesihatan awam secara keseluruhan.